ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ada kat Besut ke? Kuala Berang. Kuala Berang. Sihat apa? Sihat. Jadi suara clear. Tak apa. Suara jelas. Okey. Ada double tak suara? Okey tak suara? Okey. Okey. Elektrik dia matilah. Okey, tak apa. Benda luar kawal. Jadi saya Cik Amir, Sagelari Ilmu, dan juga tetamu kita petang ni, Cikgu Amla. Kita dah 3 kali Jumaat orang cakap. Alhamdulillah. Dan petang ni Cikgu Amla masih setia bersama kami untuk segmen Sembang Buku. Dan kali ni beliau sudi untuk bersembang tentang buku Relax lah. Jadi pada yang tak tahu, yang tak kenal, Cikgu Amla salah seorang penulis Galeri Ilmu. Buku solo beliau, Cikgu Multipurpose. Buku antologi beliau, Pelan-Pelan Kayuh. Dan ini buku beliau juga salah satu penulisannya daripada Cikgu Amla. Buku Relax lah. Beliau merupakan cikgu sekolah rendah lah senang cakap. Dan salah seorang speaker baca Express I, Bondano. Jadi Cikgu Amla, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi orang cakap kita petang ni nak sembang tentang buku Relax lah. Walaupun situasi di luar sana tak berapa nak relax. So benda ni bagi saya waktu yang sangat tepat lah, buku Relax lah ni. Nak relax apa kan? Cakap senang lah. Jadi semoga dengan perkongsian petang ni dapat merelaxkan sedikit tak banyak orang cakap, menenangkan sikit lah pembaca di luar sana, utamanya kita punya pendengar kita semua yang sedang ikuti. Terima kasih. Jadi saya nak serahkan kat Cikgu Amla dululah berkenaan latar buku Relax lah ni. Tajuk dah Relax lah. Tema ada apa Cikgu? Bismillah Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Amir? Terima kasih peluang. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Galeri Ilmu beri peluang kepada saya untuk berudara sekali lagi di Instagram Galeri Ilmu hari ini. Okey, saya nak ucapkan selamat datang dulu kepada penonton. Siapa nama dia? Lokfi, Elmer Best. Okey. Baik. Minta maaf lah sebab lambat sikit. Sebab sini guna internet, guna elektrik. Kadang-kadang kalau mati elektrik tu, dia hilang lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak cerita sedikit lah pasal buku ni kan. Buku warna oren. Antara buku yang paling tebal yang pernah saya join. Okey, latar belakang sedikit tentang buku ni. Tajuk dia Relax lah. Tema dia kata The Miracle of Support. Kalau teruji dengan masalah, jangan gelabah. Itu ayat dekat sini. Okey. Maksudnya tema yang dibawa ialah macam mana kita dia masih lagi tentang ujian, okey? Tentang ujian, dan ia juga masih tentang kisah benar di sekeliling kita lah. Dia masa kami buat projek ni, tema yang kami perlu tulis ialah mengenai menghadapi ketakutan ketakutan apa sahaja yang pernah hadir dalam hidup, dan kita rasa kita nak hadapi ketakutan tu. Jadi dalam buku ni dia ada 50 penulis, 50 cerita kisah benar, macam-macam ketakutan yang kita cerita kat dalam tu. Projek ni dia buat masa Bengkel Menyunting Karya pada tahun 2016. Kemudian diterbitkan pada tahun 2020. Maknanya sebelum pergi bengkel kami dah tulis. Lepas tu dalam bengkel tu kita bedah karya kita. Kawan-kawan akan bedah karya kita akan bedah karya kawan-kawan. Maknanya cerita ni melalui pelbagai dan proses penelitian lah sebelum diterbitkan. Lepas tu istimewanya buku ni, biasa kan kita dengar kalau kita ada masalah, ramai orang akan nasihat kita berdoa, bersabar. Betul tak Cik Amir? Benda tu betul. Cuma nak beritahu kepada penonton sekalian, buku ni kita share tips menghadapi ketakutan tu secara praktikal dan rasional.
Maksudnya doa tu ada doa tawakal sabar tu duduk nombor satu ataupun nombor akhir. Maknanya bukan nombor satu, nombor dua, nombor tiga tak. Kalau ada lima dalam ni, nombor satu tu doa tawakal sabar. Tapi yang selain daripada tu, benda yang kita boleh buat. Dia bagi tips atau skill yang baca apply. Praktikal lah. Pelbagai ketakutan. Kalau kita dengar orang lain pun macam tu. Maknanya kita pun tak sangka benda kita rasa benda tu kecil, tapi bagi seseorang benda tu susah, sukar, mustahil. Tapi macam mana dalam kita ni, apa tipnya yang menyebabkan perkara mustahil tu boleh berhasil. Okey, itu je latar belakang. Itu secara asasnya tentang ketakutan. Dan 50 pelbagai kisah takut yang bukan dibuat-buat tapi realiti dan disampaikan dalam bentuk buku ni lah. So nak tahu ketakutan yang dikongsikan Cikgu Amla dalam buku ni, yang mana satu ketakutan yang dipilih untuk dikisahkan dalam buku ni? Banyak dalam ketakutan hidup tu banyak, tapi kenapa Cikgu Amla pilih ketakutan yang ni untuk diceritakan, dikongsikan? Okey, masa tahun ditulis, masa projek buku ni berlaku pada tahun 2019, memang saya baru pindah dari Johor ke Terengganu. Saya duduk di Johor dah 10 tahun lebih. Jadi memang mendapat pindah tu merupakan satu hadiah dan anugerah daripada Allah lah. Sebab orang tahu kalau cikgu agama ni susah sangat nak masuk balik kampung lah. Kita katakan. Terutama Kelantan, Terengganu. Orang katalah Kelantan, Terengganu, Kedah macam tu. Bila dapat tu sangat-sangat bersyukur. Tetapi Allah nak uji. Biasa kita dengar Allah nak beri hadiah, Allah beri juga ujian. Betul? Ujiannya apa, Cik Amir? Saya dapat sekolah jauh di pedalaman. Pedalaman Dungun. Sebelum ni saya tak pernah dengar nama sekolah tu dan tak pernah pergi pun. Okey? Memang kalau dalam alamat dalam peta memang dia duduk di pedalaman. Bandar terdekat 1 jam setengah. Lepas tu ayah saya ceritalah, dia kata dulu zaman dia dululah dia cikgu. Memang dia kata nak pergi Pasir Raja tu kena naik perahu. Naik sampan. Tapi zaman sekarang alhamdulillah semua laluan darat. Tapi memang penikanan. Okey. Ujiannya ketakutan saya berlaku bila duduk di pedalaman, rumah sewa tak ada pilihan, saya jumpa satu rumah saja yang sangat jauh daripada orang lain. Keliling saya memang hutan. Sekolah tu dalam kampung. Di sekitar sekolah tu rumah orang lah. Rumah orang kampung. Di tepi sekolah memang batang sungai yang sangat panjang. Maknanya memang sekolah tu di hujung sekali. Sebelah kampung adalah hutan. Mesti gelap betul malam. Apa? Gelap betul. Kalau malam-malam tu gelap betul loh. Ya. Pertama kali saya bermalam di rumah sewa tu, memang tak boleh tidur. Tapi mata saya pejam sebab takut. Faham. Kan? Kami baru pindah. Jadi barang-barang belum langsung pasang. Memang gelap sangat. Okey. Tetapi ketakutan saya bukan pada kegelapan. Okey. Ketakutan saya ialah bila saya kena berdikari seorang diri sebab suami saya bekerja di Besut. Saya bekerja di Dungun. Okey? Mesti tak anak-anak duduk dengan kita kan sebab anak-anak sekolah. Okey, anak-anak ada anak orang. Umur 4 tahun, umur 8 tahun, umur 11 tahun. Okey. Jadi, nak cerita apa ketakutan saya? Selama di Johor, saya tak pernah drive kereta jarak jauh. Sebab kita ada kan, biasalah, mestilah suruh dia. Betul.
tak pernah drive jarak jauh sendirian. Okey. Kalau pernah pun ada kawan. Dulu saya pernah cerita saya sama belajar, saya pernahlah pergi luar daerah kota tinggi tapi dengan kawan. Dengan kawan. Katanya saya drive, dia tunjuk jalan, dia pun dia yang drive. Macam itulah. Tak pernah dah pergi seorang. Masa dekat Johor pernah satu kali lah saya terpaksa drive seorang jauh. Dari Kota Tinggi pergi Johor Bahru. Bagi saya dah kira jauh lah tu. Okey. Saya kena hantar anak. Suami saya tak ada masa tu. Saya guna pertama kali saya terpaksa guna map. Saya tak pandai guna. Saya guna. Sebab orang lain operator kan. Terpaksa guna map. Masa tu first time guna, akhirnya sampai tapi lambatlah. Sebabnya kadang-kadang kita baru saya tak faham arahan. Arahan dia dalam bahasa Inggeris saya sendiri. Jadi bila masuk di Johor ni, saya kena berdikari, buat semuanya sendiri sebab jauh. Memang sangat jauh. Nak pergi bandar sejam setengah, saya nak balik besut. Sebenarnya perjalanan 3 jam. Tapi dengan anak ni dia lambatlah biasalah. Berhenti lah apa jadi 3-4 jam. Okey, apa ketakutannya ialah tajuk dia drive jarak. Adakah saya boleh hadapinya? Nak saya ceritakan Cik Amin nak soal lepas. Dia nak tahu dululah. Orang cakap waktu tu tahun bila kalau ingat tu? 2019. Yang mengajar tu 2019. Itu tu pengalaman tu. Ya, memang fresh lah. Ya, bengkel ni pada 2019. Cerita yang sedang berlaku masa tahun 2019. Dahsyat lah, memang fresh tu lah. Segar dari ladang. Okey, saya sambung cerita Cik Amir. Okey. Apa ketakutan? Okey, antara kita panggil babak yang menarik dalam ini. Tajuk ceritanya Let's Go tajuk dia. Okey, dia di akhir buku. Okey. Yang saya dapat feedback daripada pembaca, dia baca berdebar-debar macam berada dalam cerita. Okey, apa babak yang menarik? Yang saya terbalik macam lucu. Sebenarnya takut tau. Memang takut. Okey. First time saya nak bawa kereta, nak balik besut. Perjalanan ke atas. Lepas tu kena lalu highway. Saya tak pandai pun nak guna kat atas elbow lah apa benda. Highway suami. Okey. Jadi padahal perjalanan sebelum ni dari Johor ke Besut memang kita lalu jalan tu. Kita lalu highway LPT. Yalah, jadi passenger. Orang tak pernah ambil tahu. Bila nak balik dah rasa dah berpuluh-puluh kali lalu. Jadi saya tanya cik buka situ. Macam mana nak balik Besut? Okey, jalan macam ni. Maknanya daripada Pasir Raja tu ada banyak jalan lah. Nak highway tu jalan ni boleh, jalan ni. Okey. Kita tanya orang, lepas tu kita pergi. Pengalaman pertama drive dengan saya sampai depan betul. Saya patutnya saya tak ada duit pakai handphone kan, guna IC. Saya tak tahu kena pergi lorong pertama. Saya pergi masuk lorong kedua. Manalah saya tahu. Yalah, first time. Pokoknya dah lama dah orang dah tak ada dah kan. Lorong pertama dah kerja. Okey, bila dah masuk lorong kedua, belakang tak ada kereta, saya ambil dua. Saya ujung. Alhamdulillah. Saya berhenti tengah. Suruh anak turun. Lorong pertama pergi sebab panik. Pergi apa top up kan? Okey, pergi top up. So berjaya balik kampung lah. Pengalaman pertama. Kalau saya tak buat macam tu, saya tak boleh balik kampung. Duduk di tempat pedalaman 7 minggu kita rasa bosan lah. Betul lah. Balik kampung boleh jumpa ibu bapa, boleh jumpa adik-adik, anak saudara kan. Okey. Kesian budak-budak ni lah bosan. Okey. Ni Akasha kata drive jarak jauh. Rasa pengalaman seorang. Ya, Akasha pun berdikari juga ni. Dia jarak jauh juga. Okey. Lepas tu minggu seterusnya nak balik lagi. Maknanya jenis dah kalau nak balik redah aja. Okey.
sampai kita kata dah dalam chat dah. Tak apa. Duit dalam IT ni cukup ni. Tak perlu dah tapak. Sampai je dekat palang kedua lagi sekali. Palang pula, lorong kedua lagi sekali. Okey. Tengok dah tengok. Alah. Anti climax Mujurlah kita ni duduk kat Terengganu. Kita duduk kat KL. Oh, jam. Ada belakang memang kan. Betul. Aduh, I tengok Allah tolong kita. Okey, sekali lagi. Cerita yang kedua ni ada kereta banyak kat belakang. Cuma taklah banyak macam KL. Tapi ada kereta lah. Apa saya buat? Cik Amir teka lah. Ni dah kemuncak dah. Saya tak ada cerita lepas ni. Okey. Kita sebutkan kemuncak je. Saya buat apa? Turun kot. Cikgu Amla turun sendiri kot. Okey. Saya tekan button kecemasan. Lepas tu, saya suruh anak turun pergi top up. Jadi orang belakang tak ada lah. Mungkin orang faham. Okey. Saya pecut. Saya tak nak orang belakang foto saya. Malu. Aduh. Itu adalah sedikit kisah. Sepanjang duduk di sana selama 1 tahun. Saya bersyukur sangatlah Allah bagi ujian macam tu menyebabkan kita insya-Allah lah lebih berani. Lebih giat lagi. Okey. Dia kisah dia simple. Tapi kalau kena kat batang hidung tu, kisah dia simple. Pernah lah kereta rosak tiba-tiba. Lepas tu apa lagi kereta saya termasuk dalam lubang. Orang kampung lah tolong tarik. Sebab memang perjalanan dia kan. Yelah. Bandar sangat jauh kan. Pernah mati waktu malam. Oi. Zikir. Lepas tu dapat hidup balik. Oi. Itulah cerita. Masya-Allah. Jadi memang kisah ni tuan-puan pada pendengar lah. Dia mungkin untuk utamanya lelaki lah, dia dengar lah biasa ni. Tapi sebenarnya itu yang kita nak kongsikan kat sini. Mungkin kecil bagi kita, tapi untuk wanita, untuk seorang yang tak pernah selama ni jadi penumpang je, bila kena kat batang hidung tu, so Cikgu Amla kongsikan dalam ni apa nak buat. Sebab sini ada tulis dia punya solution. Yang menarik buku Relax lah ni, setiap kisah tu ujung dia dia dalam bentuk point. Dia bagi tahu macam mana kita nak overcome sesuatu ketakutan tu. Jadi untuk yang seumpama Cikgu Amla ni yang tak biasa bawa kereta, katalah kan, tak biasa bawa seorang-seorang, biasa ada orang tolong tunjukkan jalan apa semua. Jadi untuk yang situasi macam ni, apa yang boleh dibuat, utamanya wanita lah yang tak biasa berdikari memandu sendiri ni, apa tipnya? Utamanya saya pun Cik Amir, saya baru baca buku 3 trilogi yang diterbitkan oleh Akademi Boleno baru ni. Ke Ibu Tunggal tau. Saya baru habis baca. Memang 3 buku ni daripada penulis yang berbeza, tetapi ketiga-tiganya adalah Ibu Tunggal, kematian suami. Saya baca dalam tu, kita terdetik jugalah. Maknanya memang 3 buku ni antara dia nasihatkan kepada pembaca bahawa perempuan kena ada kesediaan. Ya, kita tak tahu dulu atau suami kita pergi dulu. Tapi antara yang sedia ialah ambil lesen memandu, berani memandu, okey? Antara buku 3 buku ada satu buku ni memang dia tak pandai memandu, tak ada lesen. Maknanya bila suami dia ditinggalkan oleh dia ada 2 orang anak kecil. Dia murung beberapa bulan lah. Rasa tak ada kan. Lepas tu dia bangkit balik, dia belajar balik. Dia mula belajar. Dia mula belajar kemahiran sendiri. Jadi sekarang kita nak share pada penonton, pembaca di luar sana, macam mana nak hadapi seorang wanita. Sebab benda tu memang real.
Jadi dalam buku ni sebab tu nama dia relax lah. Okey, relax lah. Kadang-kadang senang je nak suruh relax. Bila kita hadapi memang kita akan panik. Jadi cerita dalam ni ada pengalaman yang mana kita tak nak pembaca panik macam kita dulu. Okey. Kan? Jadi kita susunlah apa tips yang boleh kita buat. Baik. Relax lah ni dia membawa kepada pembaca supaya pada permulaan ujian tu sama ada kita cool. Okay? Kita cool, tidak gelabah, kita tidak menyerah kalah dan kita cuba tenang dan berfikir rasional dan solusi. Okay. Dalam isu pasal draft ni lah, draft jarak jauh ni, pertama betul lah doa dan tawakal. Itu memang nombor satu. Belum gerak baca doa. Okey, semasa pun kalau cerita satu-satu jadi panjang sebabnya anak-anak kecil tahu dalam kereta dia orang tak tahu mak dia ni penakut sebenarnya. Betul. Panjang jalan. Dia tak fikir pasal kita bawa kereta pun. Tiga anak lelaki. Memang kalau bergaduh tu ya Allah. Memang dalam kepala kita nak kalau accident macam mana? Rasa macam tu. Tapi nak buat macam mana kan anak kita macam tu lah. Memang suka hobi dia bergaduh dalam kereta. Jadi, pertama tadi kita tawakal. Kedua, kita kena check jugalah keadaan kereta tu okey, minyak okey. Kalau tak banyak apa petrol tak cukup kena standby. Maksudnya kena sentiasa penuhkan sebab saya duduk kat sana jaranglah saya tinggal sikit sebab petrol station jauh-jauh terdekat pun rasa 1 jam. Ataupun 30 minit. Jauh tu. Macam tu lah. Kita kena sediakan anak-anak dah mungkin sediakan makanan, dia dah siap mandi, apa semua keperluan atas anak tu. Biasa saya bawa kereta, mainan, biar pada kita tak apa. Biar dia ada aktiviti. Okey. Dan seterusnya, ketakutan apa sahaja kita rasakan, kena berani cuba. Okey, katalah puan-puan tak perlu bawa kereta. Kena berani bawa kedai runcit yang dekat-dekat dulu. Ataupun cuba bawa hantar anak sekolah, ambil sekolah. Okey, kena cuba. Okey? Ada latihan lah. Yes, kena cuba juga. Mungkin bukan desak, mungkin selama perlu. Tapi kita belajar sedikit. Buatlah. Okey, apa lagi? Yang keempat saya tulis dalam buku tu kena bertanya. Tak malu bertanya. Yalah orang gaduh pun tak apa. Saya kan Cik Amir sebab tak pandai guna maps masa terkiak-kiak lah. Kat situ pula dekat sekolah tu amazingnya 90% adalah guru lelaki. Okey. Memang kita lemahnya aku duduk sekolah dulu. Sebab memang hampir 100% lelaki. Perempuan ada 2-3 betul. Lepas tu adalah pekerja kerani yang perempuan. Memang apa tradisi lah. Cikgu lelaki sangat ramai dekat sekolah pedalaman. Itulah. Okey. Sebab mereka berulang jauh tau. Rumah-rumah dia orang hanya dekat bandar. Jadi dia orang pulang jauh sesuai lah. Sesuai lah dia duduk sekolah jauh kan. Okey, saya ni terpencil lah, maknanya biasalah. Ibu baru pindah ke negeri, dia akan letakkan di apa nak cerita tadi? Berani bertanya. Saya buka kertas pensel sudah dia lukis jalan ni. Padahal bagi dia apalah kan. Tapi tak kira lah. Kita tak faham jalan ni. Kita orang cakap pandai belajar tapi ada orang memang jenis tak faham pun pasal jalan. Kan? Okey, jadi lukis peta satu. Dah 2-3 kali lama-lama mahir lah. Alhamdulillah. Kejayaannya kejayaan lah. Yang saya dapat ialah kita tak tahu yang kita ni berani hinggalah kita hadapi ketakutan tu. Kita tak boleh lari daripada ketakutan. Okey, betul. Sehingga sekarang pada tahun tersebut tempat paling jauh saya pernah drive sendiri dengan anak-anak. Amir rasa saya pergi mana?
Keluar daripada Terengganu lah kot. Saya pergi mana lagi kan? Sebab ada program Selangor lah, Selangor. Ui, jauh. Berapa negeri rentas tu? Ya. Adalah ujung-ujungnya, tapi alhamdulillah lah sampai. Berempat lah. Berempat. Ya. Berempat. Ui, dahsyat. Tanah. Alhamdulillah. Rasa mustahil tak pula berhasil. Dan satu lagi hadiah Allah lah saya rasa. Di atas ujian tu di hujung tahun saya dapat rezeki pindah ke tempat yang lebih dekat. Okey. Sekolah sekarang. Okey. Itu baru pindah lah ni tahun lepas. Apa? Tahun lepas baru pindah. Pindah sini. Okey. Jam setengah. Rumah bukan pedalaman lagi ni. Bukan sekolah pedalaman. Kampung je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So selain daripada kisah Cikgu Amla, cerita lain yang bagi Cikgu Amla yang yalah ada 50 kisah yang mungkin Cikgu sudi kongsikan bersama kami petang ni. Yang mungkin juga sebenarnya mungkin kalau orang dengar macam biasa tapi dikongsikan juga dalam buku ni. Umpama macam kisah Cikgu tadilah. Tak pandai mandu. Biasalah kot. Tapi bila baca, rupanya benda ni satu ketakutan untuk perempuan. Dia macam tu. Dia punya perasaan. So selain daripada kisah Cikgu Amla yang 50 tadi tu, apa yang menarik Cikgu boleh kongsikan petang ni? Okey, selamat datang, selamat menonton Asri, Nori dan Didik. Terima kasih. Baik, banyak cerita menarik. Saya sebut sedikit lah. Okey, antaranya ada satu kisah ni. Tapi saya tak nak cerita kesudahan. Betul. Parti dan tengok kesudahan ni macam mana. Yes. Seorang penulis ni, dia ada masalah duit. Penulis ni saya sebut teruslah nama Bondeno. Dia ada masalah duit 48,000. Dia kena bayar 48,000. Banyaknya. Banyak. 1,000 banyak je aku. Untuk satu pembayaran dia banyak. Ambil sekarang 100 pun banyak. Jadi macam mana dia nak dapatkan duit tu dengan segera? Dalam masa yang sama ada hutang lama daripada kawan-kawan hutang lama yang belum bayar. Adakah dia pergi hutang kawan dia untuk dia bayar hutang dia 48,000 ataupun dia pinjam duit orang lain ataupun dia cari kerja. Cari kerja untuk kumpul dana nak bayar 48,000. Ada masalah kewangan 48,000. Macam mana? Okey. Kena baca buku dia. Saya ceritakan lagi yang lain. Banyak tu 48,000. Biasa katakan benda-benda yang kita rasa mustahil nak dapat 48,000 tu. Adakah berhasil ataupun macam mana? Kena baca. Waalaikumsalam Kak Roha, Kak Abang. Okey, lagi. Apa cerita lagi? Biasa kan kita dengar putusan dari skill. Okey, ada kisah penulis ni. Dia tak pernah gunung. Tapi dia wajib panjat sebab dia kena sertai satu kursus. Kan biasa kalau diarahkan oleh bos kita wajib kan. Jadi macam dia hadapi benda ni. Yalah takut tinggi kan. Adakah dia seorang yang ada masalah dengan yang lain? Adakah dia berjaya? Kena baca. Okay, kalau dia berjaya apa sebenarnya? Apa skill yang dibuat, yang dia beri, kena baca. Okey, cerita lain. Ni pasal kereta. Kereta ni biasalah di kalangan wanita. Penulis dalam ni ramai wanita, tetapi lelaki pun ada. Okey. Satu cerita pasal dah lebih 5 kali dia menjalani memandu tetapi masih tidak lulus. Adakah dia lulus di akhirnya? Kalau dia lulus, kali keberapa dia? Kali keberapa ujian? Okey, lagi apa lagi? Apa tips dia? Dia berjaya tu kenapa dia berjaya? Kenapa dia tak putus asa? Kan? Sebenarnya realisasi ni antara cerita tentang
usaha tangga kejayaan. Never give up. Kejayaan. Jaranglah ada yang terus berjaya, terus kali buat berjaya kan. Okay. Selain daripada tu biasa pasal memandu perempuan. Ada juga kisah-kisah yang sesuai untuk anak remaja kita. Ada kisah penulis dia dari segi pendidikan. Satu cerita tentang dia gagal dalam SPM. Bukanlah gagal fail dapat tapi dapat pangkat 2. Maknanya kawan-kawan yang lain ada pelajaran, dia kena kerja. Biasa-biasa je. Okey. Kalau tak pergi cari kerja, dia duduk rumah duduk saja. Tapi akhirnya dia buat apa? Apa dia buat lagi selain daripada bekerja dengan keputusan SPM yang tak elok tu. Ada lagi satu cerita dia penulis ni, dia pernah hadapi ujian ketakutan dia terhadap subjek matematik. Biasa juga kan kita dengar. Kalau saya belajar yang minggu lepas statistik kan, kita panggil killer subjek. Betul. Orang ni dia selalu tak matematik. Apa dia lari daripada subjek tu ataupun dia hadap subjek tu, dia cari guru ke macam mana dia buat, apa tip. Jadi kalau anak-anak baca, insya-Allah dapat juga motivasi dan inspirasi. Banyak tu, banyak kisah tu. Banyak kisah macam-macam. So untuk buku relax lah ni cikgu, dengan situasi sekarang ni, kalau jawapan saya semua orang patut dapatkan lah. Tapi nak dengar daripada mulut cikgu lah, kenapa pembaca perlu dapatkan buku relax lah ni? Dan macam mana nak dapatkan buku ni? Macam mana cikgu? Okey, selain daripada memang cantik sangatlah design dia, dalam dia warna-warni. Ceritanya sangat berkualiti dan menepati kisah-kisah hidup yang berlaku sekarang lah. Macam tadi pasal keuangan, pasal pendidikan, pasal ujian hidup. Ada juga tentang macam kelemahan seseorang tu, dia takut bercakap layak. Betul. Ini perkara biasa. Betul. Ada ingat itu, adik saya nombor 3. Bila dia masuk sekolah rendah, cikgu selalu suruh dia baca sajak. Dia sebenarnya terperangkap dengan apa? Dengan cikgu cakap, awak ni agaknya macam kakak awak. Dia jadi mangsa. Cikgu ingat dia tu pandai bersajak macam kakak. Kakak tu saya lah. Dia kat dia. Okey? Maknanya saya faham. Orang yang takut ni, lepas tu masa saya masuk sekolah kan, masa saya sekolah jadi cikgu, saya teringat kawan-kawan di sekolah adalah antaranya, kau bagilah aku apa-apa kerja pun, tapi kau jangan bagi aku mikrofon. Sebenarnya ini memang ada ketakutan. Betul. Ramai. Bila isu macam ni, okey, dalam cerita ni pun ada. Dalam cerita ni pun ada. Just nak share lah. Ni daripada saya lah, bukan daripada penulis ni. Memang ada macam ni. Mula-mula dulu saya fikir kita kena berani. Tak apalah kita yang berani kan. Ataupun memang keberanian bercakap itu adalah datang dari bakat ataupun semula jadi ataupun boleh dipelajari. Tapi ada juga sebenarnya lah kita kena terima. Contoh orang ni pandai bercakap lah. Tapi orang yang tak pandai bercakap ni sebenarnya kadang-kadang kerja dia lebih banyak dia buat daripada orang yang pandai bercakap. Maknanya setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing. Kita tak boleh paksa. Contohlah adik saya tadi kan. Saya nampak dia berjaya dalam hidup dia. Dia jadi seorang usahawan. Tapi kan Cik Amir, dia pilih perniagaan yang bercakap dengan orang. Apa dia? Dia bisnes online. Type. Memang kebanyakan urusannya dia type kan. FBS lah, komen, WhatsApp, Messenger. Maknanya setiap orang ada kelebihan dia. Betul. Maknanya tak perlulah kita tak pandai cakap, kita paksa diri juga. Yes. Jadi tadi Cik Amir tanya kenapa kita memiliki buku ini? InsyaAllah pembaca akan jumpa yang sangat praktikal untuk di-apply dalam hidup kita. Betul. Banyak sangat tadi kan pasal ada juga kisah macam keguguran pasal nak dia Okey. macam mana dia hadap tu. Ada juga kisah seorang bapa ni, penulis dia Dr. Hamidi. Dia Kenal.
dia tempoh dalam masa 4 bulan sahaja memikul tanggungjawab untuk memulakan satu sekolah baru, sekolah swasta. Tanpa dana. Oi. Memang kita baca tu boleh ke buat sekolah? Saya rasa lah tidak. Cak daripada kisah saya tadi kan. Dalam masa 4 bulan dia kena cari dana buka sekolah. Bukannya jual sesuatu benda kecil kan? Buka sekolah masyarakat. Macam mana dia hadapi benda tu? Dia dilantik. Sedangkan dia tak ada pengalaman. Tapi orang percaya kepada dia. Maknanya banyak sangat lagi yang boleh ambil iktibar. Jadi tuan-tuan boleh dapat ni. Dia sangat tebal tetapi ceritanya tak terlalu panjang cerita tu. Okey? Penuh dengan dialog. Sangat sesuai lah untuk lelaki dan perempuan. Kalau lelaki saya tahu dia sangat suka baca cerita yang berdialog. Sebab saya pun Setuju, tepat. Contohlah macam drama TV. Lelaki suka tengok ke Cik Amin? Drama separuh nyawa. Okey. Ceritanya apa? Bagi saya kurang sedikit bosan lah kalau saya. Macam tu. Saya lebih ceritanya aksi. Yes, betul. Bergerak banyak lah. Betul. Okey, walaupun lelaki suka superhero. Lelaki suka cerita superhero. Jadi memang dalam ni tak ada saja. Rainbow. Dia cerita storytelling. Bercerita kan? Cerita yang banyak aksi, banyak dialog. Okey. Boleh dapatkan galeri ilmu, website galeri ilmu. Dengan saya pun boleh untuk dapat tanda tangan. Jadi boleh. Okey. So, kita punya sesi dah berlalu setengah jam sebenarnya untuk buku Relax lah. Terima kasih banyak perkongsian yang bagi saya sangat-sangat relax untuk petang ni. Walaupun kisah Cikgu Amla tadi kita dengar memang satu kisah yang untuk lelaki mungkin biasa ni. Tapi rupanya tanpa sedar, saya ada isteri kan. So suami-suami yang ada pasangan masing-masing, bila dengar kisah ni, mungkin membuka mata lah. Betul juga kan. Kalau aku tak ada, diorang macam mana? Jadi dia buat kita boleh bantulah pasangan kita. Macam tadi Cikgu Amla cerita kisah-kisah ibu tunggal yang dia tak pernah pun memandu sebelum tu. Jadi itu bagi saya tanggungjawab kami lah sebenarnya untuk bimbing pasangan masing-masing boleh berdikari. Itu bagi saya kita ada give and take lah. Saling memberi dan menerima dan tak dapat setera kita bawa kereta ke apa, paling basic macam tadi Cikgu Amla cakap. Sebelum bawa kereta, cek dulu apa basic. Minyak kena penuh, Tashengo kena ada duit. Sebab kita ujungnya ni, kita relax lah ni yang saya perasan. Kita tak nak nyusahkan orang cikgu. Itu je. Kita kalau boleh, kita pun tak suka orang susahkan kita. Kita pun kalau boleh jangan nyusahkan orang. Dan dia ada cara dia. Kena belajar lah. Kena belajar lah. Macam tadi cikgu cakap. Betul. Betul. Tak ada orang dah. Orang sudah tak ada. Tu Cikgu Liza cakap, hai Amla, Akasha, perkongsian santai boleh jadi panduan untuk semua. Betul. Terima kasih pada yang menonton petang ni. Dan banyak lagi kisah macam cikgu kongsi, cikgu Dr. Hamizi punya kisah yang wow, ini dah macam cerita Hollywood dah. Cerita Mak Saleh kan biasa yang datang sekolah nakal, jadikan sekolah tu jadi baik. Ni jangankan sekolah nakal, sekolah pun tak ada lagi nak buat sekolah macam mana. Jadi ada banyak tip-tip yang praktikal yang mungkin macam tadi kisah Bondano 48,000 macam mana dia settle kan. Tak ada yang mustahil di sisi Allah, tapi ada cara dia. So nak tahu cara, sebab cara ni pula cikgu dia ada dua sebenarnya. Cara baik, cara jahat, cara halus, cara kasar. Kita tak naklah yang cara tak baik tu. Tak baik ni macam-macam lah kita. Dia orang cakap cara kasar ni kita boleh guna cara-cara yang na'udzubillah, yang hurafat tu boleh. Tapi kita orang beriman, insya-Allah buku relax lah ni, dia kisah dia ajar cara yang betul. Tu dia. Cara yang tak langgar undang-undang lah orang cakap. So boleh dapatkan direct dengan kami atau dengan Cikgu Amla sendiri. Jadi insya-Allah cikgu kita jumpa minggu depan pula. Untuk buku ini sesi yang terakhir untuk kali ni lah sebelum cikgu ada buku baru dengan kami. Terima kasih banyak Cikgu Amla sudi kongsi kisah yang bagi saya memang
InsyaAllah dia boleh kurangkan kita punya stres dalam hidup. Relax lah, bacalah buku relax lah ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dan malam ni insyaAllah saya nak iklan. Tadi Kak Roha dia dah join kita punya live. Malam ni saya dengan beliau pula. Hari Jumaat ni sangat special lah. Pagi tadi dengan Puan Liza, petang dengan Cikgu Amla, malam ni dengan Kak Roha, dengan Bu. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Jadi yang ini kita buat. Kita tunggu buku tu sampai daripada beliau. Jadi siapa-siapa yang nak tahu buku dia tentang apa, kita bagi teaser malam ni. Pukul 9 suku. Jadi Cikgu, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Ya, jumpa. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.